صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 65, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3, yakni rukun taubah yang ketiga, menyesal kerja dosa itu. Menyesal ni dengan sungguh menyesal. Dengan sungguh menyesal. Dengan menyesal sungguh-sungguh. Gitu tak? Dengan sungguh menyesal. Dengan sungguh-sungguh menyesal ke menyesal sungguh-sungguh? Kalau kita cakap kita lah, hak kitab ni comel dah hak kitab ni. Tapi nak ayat kitab. Menyesal kerja dosa. Menyesal kerana terdahulu mengerjakan dosa. Menyesal ni pula ni, sungguh menyesal. Apa dia? Menyesal sungguh-sungguh. Tapi kita sebut gitu dah. Sungguh dah ni. Ya ke dak mu ni? Sungguh sungguh ke dak? Oh, sungguh-sungguh. Gitu dah. Nak taubat. Sungguh. Kena main je ni. Itu cakap kita lah. Sungguh. Nak taubat sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Menyesal kerja dosa itu dengan sungguh sesal. Dengan sungguh sesal. Ni kita ialah Jawi Fotoni ni fahamlah. Di ayat ni ayat kapung lah. Menyesal ni sungguh sungguh sesal. Sesal sungguh-sungguh, bukan main-main ni. Dan inilah menyesal. Rukun taubah yang ketiga ni. Rukun taubah yang terbesar sekali. Rukun taubah yang paling besar adalah menyesal. Tetapi bukan menyesal satu-satunya rukun taubah, bukan. Rukun taubah ada 3. Apabila bertaubah, wajib melengkapkan rukun. Bila bertaubah, wajib melengkapkan rukun. Tapi rukun hak 3 ni, manakah rukun yang paling besar sekali? Rukun yang paling besar adalah menyesal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taubatun nadamah, Nabi kata, bermula taubah ialah menyesal. Menyesal itulah dinamakan taubah. Taubah ialah menyesal. Adakah menyesal sahaja rukun taubah? Tak, dia panggil mu'zamul arkan, sebesar-besar rukun.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-hajju Arafata. Bermula haji ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ialah haji. Haji ialah wukuf di Arafah. Kalau gitu wukuf je lah rukun haji. Tak. Tapi wukuf di Arafah lah rukun haji yang paling besar. Jadi bukan kata menyesal sahaja rukun taubah, tidak. Tapi sebesar-besar rukun taubah adalah menyesal. Dan menyesal inilah hak paling payah. Hati kerah. Hati awak dah tahu je. Yang mana terkadang rukun taubah yang pertama, berhenti maksiat, berhenti dah. Rukun taubah yang kedua, azam di hati tidak akan mengulangi kembali. Azam cita-cita yang putus tidak akan mengulangi kembali. Memang azam dah, tak buat dah maksiat ni. Yang pertama maksiat tu tinggal awal-awal lagi dah. Dan azam pula di hati tak akan buat dah maksiat tersebut. Tapi hak maksiat yang telah dilakukan menyesal ke tak? Dia tambahan pula kalau hati tu hati yang jenis sombong. Nak menyesal, ayo hati kerah. Dia kata, menyesal rukun taubah yang paling besar dan rukun taubah yang paling payah. Nak timbul sesalang di hati tu. Sesal, sungguh sesal. Jadi menyesal rukun taubah yang paling besar dan yang paling payah. Sebab nak timbul sesal di hati ni, mari daripada mana timbul sesal di hati ni? Mari daripada takut kepada Allah. Mari daripada harap keampunan Allah. Takut maksiat yang telah dilakukan dahulu. Sekecil-kecil dosa, balasan api neraka, letak bara di tapak, otak gelegak dah. Oh, takut kepada seksaan Allah. Daripada takut dan harap keampunan itulah yang bawa kepada menyesal atas maksiat yang telah dilakukan. Ini bawa kepada taubah. Ini hak bicara berkaitan dengan rukun taubah. Tapi dalam kitab Pati Paridah ni pendeklah. Dan kitab Penawar bagi hati memang perici molek berkaitan dengan rukun taubah. Dan kitab Minhajul Abidin lagi perici. Minhajul Abidin panjang bicara bab rukun taubah, bicara bab taubah. Apa dia syarat taubah, apa dia rukun taubah. Dan kitab Minhajul Abidin taubah aqabah yang kedua, bonggok yang kedua. Peringkat yang kedua daripada 7 aqabah, 7 peringkat dalam kitab Minhaj. 7 seperingkat sampailah aqabah yang ke-7. Sampai dalam aqabah yang ke-7, segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam awliya. Kata Imam Ghazali. Aqabah yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Pada ni. Sampai ke-7 segelintir yang dipilih oleh Allah sampai maqam muqarrabin, aulia, wali-wali. Tapi dimulai dengan aqabah yang pertama, ilmu. Baru naik aqabah yang kedua, taubah. Tapi ilmu tak ada taubah. Ini saya ulang sama-sama ni. Nak bertaubah, pertama-tama jalan taubah adalah belajar fardu ain. Kalau tak belajar fardu ain, tak ada nama taubah. Sebab apa? Yang pertama, nak bertaubah daripada dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Nak bertaubah dari dosa besar, jahil fardu ain, kena melengkapkan rukun taubah. Yang pertama, berhenti daripada jahil fardu ain. Belajarlah. Yang kedua, azam pula di hati, tak akan lagi dah tak belajar ilmu fardu ain. Hukum taubat yang ketiganya adalah
menyesal kerana dahulu jahil fardu ain. Ada ni. Jadi yang pertamanya berhenti daripada jahil fardu ain apa? Yang pertamanya belajar itulah. Berhenti daripada maksiat. Kalau berhenti daripada maksiat, tinggal semayang, semayanglah. Berhenti daripada maksiat, tinggal puasa, berpuasalah. Berhenti daripada maksiat, dosa besar jahil fardu ain, belajarlah. Itu yang hak pertama tu. Kemudian azam pula di hati, tak akan mengulangi lagi dah tinggal belajar fardu ain. Khutbah yang ketiganya, ni, menyesal, sungguh-sungguh menyesal kerana dahulu tak belajar ilmu fardu ain, dosa besar. Dan daripada jahil fardu ain inilah pergi kepada dosa besar pegangan salah. Daripada jahil fardu ain lah pergi pada dosa besar semayang yang tidak sah. Daripada jahil fardu ain lah pergi pada dosa besar riak, ujub, takabur, hasad. Mari mana dosa besar akidah salah? Mari mana dosa besar semayang tak sah? Hak tak semayang tu kita tak bilang dah. Hak semayang, hak tak sah tu. Mari mana dosa besar semayang tidak sah? Dan memang ada juga kerana jahil fardu ain, dosa besar tinggal semayang. Yang sebut semua tu lah jahil fardu ain bak hik, jahil fardu ain bak nipah. Maka tinggal semayang, hik kerindah, tinggal satu waktu dua waktu. Nipah kerindah, tunggu 40, tunggu 44. Ni mari mana dosa besar tinggal semayang? Jahil fardu ain. Semayang tak pernah tinggal, tapi semayang tak betul, tidak sah, dosa besar jahil fardu ain punca dia. Sebab itulah nak bertaubah, pertama belajar fardu ain. Nak gitu nak gini, belajar fardu ain. Tu je. Tu je. Belajar fardu ain tauhid molek. Nak kenal manakah akidah yang berdosa besar, manakah akidah yang kafir. Belajar fardu ain fiqh, nak kenal molek manakah hak semayang-semayang yang tidak sah. Baik daripada belajarlah dulu. Tak ada jalan lain. Saya nak buat amal tu ke, nak buat amal ni ke, saya nak tu ke, nak ni ke, tu di samping. Di samping bolehlah buat amal tu. Tapi pokok pangkalnya belajar fardu ain. Ini memang sedih lah pengajaran lah. Yang masing-masing beranggapan bertaubah tu lama dah. Dan ada yang tak ada taubah-taubahnya dia, sebab dia comel dah. Hak bertaubah ni dia tinggal semayang, tinggal puasa, lalai lama, dan dia pun semayang puasa lama dah. Kelalaian dia tinggal lama dah, dia bertaubah dah. Ada orang yang tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, tak pernah lah lara lalas apa ke berjudi, minarak tu dak kenal belaka barang tu, dak kenal belaka. Tak pernah. Mana kekenya tak ada dosa lah seolah-olahnya. Duk berjemaah 5 waktu daripada muda apa ketua. Belajar fardu ain kemudian kena akidah salah, semayang tak betul, hati riak, ujub, takabur, dosa besar belaka tu, neraka belaka tu. Dah selama kena daripada balik semayang puasa, tak tak terima belaka tu. Duduk dalam dosa besar bermula daripada balik. Yang kira tak ada dosa sebab tak pernah tinggal semayang, tinggal puasa. Daripada keluarga yang baik-baik, tapi malang tidak diajar dengan ilmu fardu ain. Hak tu hak kira tak pernah berdosa lah anggapan. Hak tinggal semayang, tinggal puasa, lara lalai, banyak buat maksiat, kemudian mari masjid, bertaubah dah, tinggal belaka dah. Semayang puasa comel dah, dak tinggal dah. Maksiat hak lalai dulu tinggal belaka dah, duk masjid lama dah, bertahun-tahun, berbelah tahun. Kena-kena dosa besar jahil fardu ain, dosa besar akidah salah, dosa besar semayang salah, dosa besar riak, ujub, takabur. Hak ni neraka belaka ni. Atau ambil pengajaran molek. Sebab itulah ilmu fardu ain ni mandatori,
Kena ulang. Nak bertaubah, ilmu fardu ain. Itu je. Ilmu fardu ain ni wajib atas kita ibu bapa ajar anak kita sebelum balik. Kalau kita dah ajar fardu ain pada anak kita sebelum balik, anak kita balik dengan akidah yang salah. Anak kita balik dengan sembahyang tak betul. Anak kita balik dengan riak, wujud takabur. Maka berdosalah anak kita sebab dia balik dah. Dia sudah ada catatan dia sendiri dah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Kerana kita, anak balik dan kadang kita tidak melengkapkan ilmu fardu ain. Kita maklumkan balik mukallaf. Ada catatan sendiri. Tiba-tiba mula je balik, jahil fardu ain. Mula je balik, akidah salah. Mula je balik, semayang tak sah. Dosa besar lah anak balik ni. Dalam catatan dia dosa besar yang ada. Puluh tahun sampai ketua. Berpunca daripada kita ibu bapa yang lalai. Kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Adapun anak kita yang balik ni, dia bertanggungjawab sendiri atas batang tubuh dia. Lepas tu macam mana kita? Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena nasihat anak-anak kita belajar fardu ain. Tak lewat apa dah. Bagi dah dengan kita dah, tak lewat apa dah. Kita hanya bertaubah dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Lepaslah dosa kita dan anak-anak kita minta mereka supaya belajar fardu ain. Dia tak mau belajar juga, dia dengan Allah Taala. Kita tak kaitan dah. Mana kita minta dia belajar dan kita ceritalah kecuaian kita. Kita cerita ni kecuaian kita ni hanya melengkapkan ilmu dunia sahaja. Ilmu fardu agama tak peduli. Ada ni. Dan kita minta dia belajar. Anak-anak kita belajar. Tapi tak lewat apa dah sebab dia sendiri. Nampak dia turut kita. Kita pandu pula belajar hak mana. Dan kita sendiri ni pula kena sungguh belajar. Sebab apa? Yang pertama, kewajipan atas kita. Yang kedua, nak melepaskan kecuaian ibu bapa kita yang akan dipersoalkan di mahsyar. Ni kita yang sedang belajar. Ni kita ni balik ni kan. Yang sedang belajar ni kena sungguh. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab apa? Kewajipan atas kita. Satu. Yang keduanya, nak melepaskan kena kecuaian ibu bapa kita. Dua tu. Sebab memang saya biasa dengar orang dia jadikan motivasi. Kenapa dia belajar fardu ain sungguh-sungguh? Sebab dia ingat ke mak ayah dia. Dia ingat ke mak ayah. Lepas tu dia belajar sungguh-sungguh. Yang pertama, nak lepaskan kecuaian ibu bapa dia. Yang mana dia belajar ni pahala besar, mak ayah dia boleh pahala. Hak kecuaian mak ayah dia berdosa, dia sentiasa doa keampunan pada mak ayah dia. Ini guna anak soleh ni. Siapa anak soleh? Anak yang beriman, anak yang berakidah. Itu anak soleh. Anak yang beriman, anak yang berakidah. Dan sekarang ni dia belajar sungguh-sungguh, pahala besar. Mak ayah dia boleh pahala, automatik. Dulu mak ayah tak ajar dia hak fardu ain, berdosa. Dia sentiasa doa keampunan. Allah tak ampun dosa mak ayah. Tak ada dosa, yang adanya pahala belajar fardu ain. Pahala akidah yang sebenar. Pahala semayang yang sebenar. Sepenuhnya mak ayah akan dapat pahala. Dijadikan sebagai motivasi dia. Mana kita ni kena sungguh belajar kerana tuntutan atas kita dan juga atas ibu bapa kita yang terdahulu. Cuma ibu bapa kita yang terdahulu, mereka duduk di masa yang tidak ada orang mengajar. Jadi kejahilan, kesalahan dan keadaan seumpama tu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita lain. Masa kita ni ilmu sudah terbuka. Jadi pertama belajar fardu ain. Ini baru cerita taubah. Taubah daripada dosa besar jahil fardu ain. Daripada jahil fardu ain itulah dosa besar akidah, dosa besar semayang tidak sah, dosa besar riak, wujud takabur. Dalam belajar fardu ain lah, jumpalah dosa besar tadi, dosa besar akidah, segera bertaubah. Jumpalah dosa besar kerana semayang tak betul, bertaubah dengan Allah. Jumpalah dosa besar riak, wujud takabur, ini ilmu fardu ain, maka bertaubah daripada riak, wujud takabur. Mana kita belajar ni lah taubah. Kita belajar fardu ain ni lah taubah. Sebab tu orang mengajar ingat baik, orang mari masjid ni nak bertaubah, beri ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf.
Mereka mari masjid, kita beri dia bukan ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Jadi hak di depan kita tu duduk bersama-sama tu. Kita duduk ceramah ni, ceramah. Cerita bab dosa, pahala, syurga, neraka. Dosa, pahala, syurga, neraka. Hak depan kita tu, jahil fardhu ain tauhid dosa besar, jahil fardhu ain fiqh dosa besar, jahil fardhu ain tasawuf dosa besar, akidah pula salah dosa besar yang lain pula. Semayang pula tak sah dosa besar yang lain pula. Kita duduk ceramah dosa pahala. Yang hak depan kita tu duduk kat berdosa sepanjang masa. Cerita bab syurga neraka duduk depan kita tu. Lepas tu kita yang mengajar, boleh apa? Kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Yang mengajar tu akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Nak cerita dosa pahala, fardhu ain, ilmu fardhu ain molek. Nak cerita syurga neraka, ajar fardhu ain molek. Tauhid, fiqh, tasawuf. Nak mengajar hak ilmu hak luar-luar tinggi-tinggi tu, atau mengajar kelas khususi. Ada masjid buat kelas zuhur, ada masjid buat kelas asar, ada masjid buat kelas lepas isyak. Tu tak apalah. Ambillah ilmu-ilmu yang lebih luas. Tapi kalau kelas pada masa kemuncak, masjid kemuncak maghrib lah. Fokus fardhu ain. Bagi saya kelas kemuncak duha sebab masa panjang. Mana orang umumnya duha dia bekerja. Waktu kemuncaknya maghrib. Maghrib tu tak ada ilmu lain dah nak bubuh. Fardhu ain tauhid fiqh tasawuf sudahlah. Saya nak mengajar ilmu tafsir ni, buat kelas lepas asar lah pula. Sebagai tambahan. Saya nak baca sirah ni, awak baca lepas isyak ah. Ada gitu. Pada masa kemuncak orang tengah ramai fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Ini atas orang mengajar dan atas pihak masjid. Besar tanggungjawab. Barulah bicara bab dosa pahala, syurga neraka, barulah bicara bab nak bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti daripada maksiat. Mana berhenti daripada jahil fardu ain? Berhenti daripada tak belajar fardu ain, belajar sekarang ni. Berhenti daripada maksiat, berhenti daripada akidah yang salah, berpegang akidah yang betul. Itu rukun taubah yang pertama. Berhenti dari maksiat. Maksiat mana? Mengakali jahil fardu ain. Tak belajar tu maksiat, dosa besar. Maka berhenti maksiat dengan apa? Belajar fardu ain. Sekarang fardu ain saja. Lepas tu berhenti daripada maksiat. Maksiat yang paling besar akidah salah. Berhenti daripada akidah yang salah, kembali pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ilmu kena molek. Sekarang ni menyesal. Kerja dosa itu dengan sungguh sesal. Kerana kerja dosa, tak belajar Fatihah itu dosa besar, sesal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana maksiat dosa ni, pegangan salah, sesal sungguh-sungguhlah dulu. Rajin semayang, rajin puasa, tapi akidah salah. Sesal sungguh-sungguh di hati. Ini rukun taubah yang ketiga. Pertama, tinggal maksiat tu dulu. Tinggal akidah salah. Itu nak pada ilmu fardhu ain tu. Nak kenal mana akidah yang salah. Akidah yang sesat. Nak kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Lepas daripada belajar, Allah tahunya lah. Kena-kena pada masa suci haid, suci nipah tu, Allah sengaja pula tambah-tambah tinggal semayang. Sesal sungguh-sungguh. Kerana dulu tinggal semayang. Hak ni kalau cerita buat tinggal semayang lah. Kalau cerita di Jabak kau, mu tengok aku tengok mu. Sebab apa? Ramai orang pang di Jabak, kehid siang hari, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Apa alasan tak sedar berilah? Tak ada bilik mandi lah. Syarikat besar tak ada bilik mandi lah. Itu bukan alasan yang diterima pada syarak. Kehid siang hari tu. Balik malam. Baru mandi, baru semayang maghrib, isyak. Zuhur asar, mani-mani tinggal. Hak ni sebab apa? Jahil fardu ain. Lepas belajar kemudian, Allah banyaknya tinggal semayang. Sesal. Sungguh sesal. Hak tu kerja jabat. Hak duduk rumah tu pun sama juga.
Kering siang hari, Allah sibuknya hari ni. Malam baru mandi, nak tengok semula. Tengok semula apa kering dah. Kering malam pula, Allah sejuknya lah. Esok baru mandi. Gitu. Esok pula Allah ngatuk mata lah. Nanti Zuhur baru mandi, baru semayang. Sungguh ni. Ni hak si rumah pula. Kenapa dia gitu? Kerana si isteri jahil fardu ain, suami jahil fardu ain. Ni sekufu sungguhlah. Sekufu. Sekufu sepadang. Molek-molek. Lahir anak perempuan. Teruskan dengan tinggal semayang seumpama tu. Apa ni? Keluarga jahil fardu ain. Belajar kemudian Allah dosa tinggal semayang, kalau gitu dosa besar ni. Menyesal kerja dosa itu dengan sungguh sesat. Tapi kena kenal lah mana dosa yang kita nak sesal tu. Tapi walaupun kenal dah dosa, anak timbul sesal ni. Ni paling payah. Berhenti daripada maksiat, boleh berhenti. Dah buat dah maksiat di masa akan datang, boleh. Azam, tidak akan mengulangi. Ni timbul sesal di hati. Sesal, sungguh sesal. Bukan sesal main-main ni. Sebab apa? Dosa besar yang dilakukan terdahulu. Sesal sungguh-sungguh di hati. Ini rukun taubah yang paling besar. Yang mana 3 rukun taubah ni ulama' bahagi kepada 3 masa. Ulama' bahagi kepada 3 masa. Dipanggil al-zamanul madi, masa yang lampau. Az-zamanul hal, masa sekarang. Az-zamanul mustaqbal, masa lagi akan datang. Az-zamanul madi, pada masa dahulu, sesal. Tak boleh buat apa dah. Nak undur tak boleh dah. Menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Pada masa sekarang ni, az-zamanul hal, pada masa sekarang, berhenti dah ada maksiat tu. Untuk masa lagi akan datang, azam belak tidak akan mengulangi. Ada ni. Hak lampau tak boleh nak undur dah, menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Masa lagi akan datang, kita tak tahu masa akan datang, kita azam. Tidak akan azam, putus di hati tidak akan mengulangi untuk masa akan datang. Hak paling bicaranya pada masa sekarang. Pada masa sekarang, berhenti maksiat. Pada masa semayang, belajar fardu jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Kemudian, pada masa sekarang pula, kalau dosa dengan anak Adam, kena minta maaf. Kena baiki balik kalau dosa dengan anak Adam, akan bicara nanti. Untuk masa sekarang, kena baiki balik. Dulu pernah fitnah orang, kena bersihkan nama dia kembali. Untuk pada masa sekarang. Itu hak dosa dengan anak Adam, dia akan bicara dia berdosa dengan manusia. Untuk masa sekarang. Kalau dosa dengan manusia, fitnah, sekarang bukan hanya berhenti melakukan fitnah, bukan hanya menyesal kerana memfitnahkan seseorang, pada masa sekarang berkewajipan membersihkan kembali daripada fitnah tu. Hak dosa manusia nanti panjanglah. Dosa manusia ni lah, kalau dalam FB kot, macam tak ada hari akhirat. Tengok ada FB, tak ada hari akhirat, apa panggil. Jadi macam gila dah orang ni. Tak kenal dosa pahala dah. Dalam FB tu tak kenal dosa pahala. Orang-orang ni manusia, nama ditukar. Dia letak nama huduh. Bank pun nama ayah ditukar, letak nama huduh. Ada ni. Dia arwana berkali tu. Dia kena bersihkan kembali, kena minta maaf, kena bersihkan kembali. Dah ni orang ni tak ada akhirat. Tak ada akhirat guna orang Islam. Orang Islam saja je. Oh, kau tengok dah FB macam gila dah lah. Gila, sedap dengan dosa. Alim-alim ulama ni, dia kata mudah-mudah je. Ada benda yang kita tak setuju, ada adab dia, ada cara dia. Tak ada maki hamu. Tak ada nama orang ditukar kepada sebutan nama lain. Bukan setakat tukar nama, bukan letak babi lah. Pada ni.
Memanglah buka pinyok kat Islam. Hak ni tak ada akhirat ni. Memanglah ada pendirian masing-masing, ada fahaman masing-masing. Tapi kena jaga hubungan kita dengan manusia. Kita boleh berdebat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena jaga perkataan, kena jaga tulisan. Ni dok ni kita berdebat dengan orang lain, kita pergi maki orang lain, kita duk balas orang lain, kita kata uduh pada orang lain. Pada ni dia ingat ke tak ada akhirat barangkali. Tu dosa manusia. Tu dia akan bicara di bawah tu. Dosa yang bergantung dengan manusia. Dosa bergantung manusia dan kitab Minhaj satu muka surat. Hampir satu muka surat. Dosa hak dengan Allah tak panjang mana bicara. Dosa dengan manusia lah yang paling panjang bicara kitab Minhajul Abidin. Yang Ghazali kata dosa dengan manusia sukar untuk diampuni dan sukar untuk ditinggalkan. Ada ni. Berdosa dengan manusia, dengan mengumpat, dengan maki hamu, betul-betul nak bertaubah, sukar untuk diampuni sebab kena pergi minta maaf betul-betul. Ada ni. Hak ni betul-betul nak berhenti ni, hak betul-betul nak berhenti. Hak betul-betul nak berhenti. Sukar untuk diampuni kerana kena minta maaf. Dan mereka kata sukar untuk dihentikan, sukar nak tinggal. Dah dia main FB WhatsApp tu gak sedap nak kata lah. Dia kata gila orang panggil. Gila. Betul-betul berhenti. Sukar untuk diampuni. Dosa yang bergantung dengan manusia. Kalau kita ni tak boleh nak kawal diri, kita uzlah, kita berhenti daripada FB. Tak payah. Kita keluarga kita je. Senang, tutup. Blok FB, ayo. Tak puas hati, macam-macam. Itu dosa manusia. Dosa manusia untuk pada masa sekarang ni, kena perbaiki kembali. Ni az-zamanul hal, pada masa sekarang. Kalau tinggal semayang, pada masa sekarang kena tunaikan kembali, kena sempurnakan kembali, kena qada kembali. Nak 3 masa tu. Tapi pokok pangkalnya ilmu lah. Nak tambah dia dosa. Apa dosa besar, apa dosa kecil, apa dosa besar usuluddin, apa dosa besar furu'uddin, dosa besar pekoh mana, dosa besar tasawuf mana, dosa kita dengan Allah hak mana, dosa kita manusia hak mana. Jadi hak bab dosa pahala ni kena jelas molek, hak tu balik kepada ilmu. Kemudian hak rukun taubah ni berhenti daripada maksiat, azam bulat dati tidak akan mengulangi kembali, menyesal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesal, sungguh-sungguh sesalah. Bapa? Kerana kis judilah, habis harta benda licin. Anak bini lari, tinggal kita seorang. Sesal sungguh dah. Kenapa sesal? Kerana habis harta. Kenapa sesal? Kerana anak bini lari, tinggal dah seorang diri. Tidak kita taubah gitu. Nangis banyak mana pun. Sesal sungguh-sungguh pun. Kerana Allah ke? Kerana apa? Kerana habis harta. Kerana anak bini tinggal lari. Itu bukan kita taubah. Berhenti kerana Allah, azam dah tidak akan mengulangi kerana Allah, kemudian menyesal pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 rukun taubah. Dan kalau dosa itu bergantung dengan manusia, seperti bercuri. Ini sebut dulu ni, bercuri. Kalau kita mencuri lah. Seperti bercuri dan lain-lainnya. Dan berzina dengan isteri orang. Itu contohnya.
Baginya rukun taubah yang keempat. Jadi 3 rukun taubah ini dosa yang tidak berkait dengan manusia. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Atau kata dalam kitab ni rekah je ni. Sebab dia akan bicara hak dosa yang saya sebut dah dahulunya, dosa dan kitab Minhajul Abidin bahagi pada 2 dosa. Satunya dosa usuluddin. Dosa pegang tu nombor 1. Dosa usuluddin pecah 2. Satunya dosa usuluddin pegangan yang kafir ijma' ulama. Ada ke orang Islam berpegang kita kafir? Kenapa tak adanya? Kena ngaji molek lah. Kemudian dosa usuluddin, dosa pegangan yang berdosa besar, pegangan Mu'tazilah. Kemudian walau pergi kepada dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dosa cabang agama ni lah pergi kepada dosa kita dengan Allah semata-mata. Mana? Dosa dengan Allah semata-mata ni berjudi, minum arak, tu. Riya, ujub, takabur, itu dosa kita dengan Allah semata-mata. Berjudi, minum arak. Mencuri, dosa dengan yang bergantung manusia. Itu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contoh. Yang pertama. Yang kedua pula ni dosa furu'uddin belaka di cabang agama. Yang kedua dosa ni hak bergantung dengan manusia. Ini dosa furu'uddin juga ni. Yang ketiga, dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Itu dosa furu'uddin, dosa cabang agama, meninggal kefarduan. Dia bagi 3 situ. Jadi kalau dosa dengan manusia ni lah, ada rukun taubah yang keempat. Cuma tidak didatangkan dalam kitab Pati Paridah ni. Dosa meninggalkan kefarduan pun sama, ada rukun taubah yang keempat. Ada rukun taubah yang keempat. Mana tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar, ada rukun taubah yang keempat. Rukun taubah yang pertama, berhenti daripada maksiat. Berhenti daripada tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Dengan bahawa semayang, puasa tak tinggal dah, zakat bayar dengan sempurna dah. Rukun taubah yang keduanya, azam pula di hati, tidak akan mengulangi tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Rukun taubah yang ketiganya, menyesal sungguh-sungguh kerana dahulu tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Kemudian rukun taubah yang keempat, kena qada kembali. Semayang kena qada kembali, puasa kena qada kembali, zakat kena kira semula. Hak mana-mana zakat yang terdahulu yang cuai daripada bayar. Jadi ada rukun taubah yang keempat. Cuma tak nyata dalam kitab ni lah. Hak rukun taubah yang dosa yang ketiga, hak berkait dengan tinggal kefarduan, yang ada rukun taubah yang keempat juga, macam dosa yang bergantung dengan manusia. Dosa yang bergantung manusia, bukan dosa dengan manusia, bukan. Dosa pahala ni dengan Allah Ta'ala. Dosa pahala dengan Allah Ta'ala. Curi, itu dosa dengan Allah Ta'ala, tapi bergantung dengan manusia, harta orang. Berzina dengan isteri orang, dosa dengan Allah Ta'ala. Berzina tu sebab Al-Quran larang. Dengan isteri orang, ada bergantung dengan manusia, itu suami dia. Ada ni. Mengumpat tu dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab Quran larang kan. Wala yarta' ba'dukum ba'da, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Tiba-tiba mengumpat, dosa dengan Allah bergantung dengan manusia. Sebab itulah apabila namanya mengumpat tapi syaratnya tidak melarang, namanya mengumpat tapi syarat tidak melarang. Bila syarat tidak melarang, tak ada apa-apa lah. Tak ada ni. Dia mengumpat ni dosa dengan Allah, bergantung dengan manusia.
Ada mengumpat yang syarak benarkan, dan ada mengumpat yang syarak wajibkan. Itu nanti dalam kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, mengumpat yang syarak benarkan. Dalam kitab Hidayatus Salikin, surat berapa? Saya ada catat muka surat je lah. Hidayatus Salikin. Dan kitab Penawati mudah. Dalam Penawati surat 30. Tu ingat. Dalam Penawati, 6 keadaan mengumpat ijma' ulama' syarak membenarkan. Dan kitab Penawati mudah. Surat 30 je. Musa kitab Hidayatus Salikin, muka surat 60. Surat 60. Membicarakan mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Surat 60 ni hak nipis tu lah, bukan hak tebal. Surat 60. Dia bicara bab lidah ke, gitulah. Ataupun bicara berkaitan dengan loba atau berkata-kata, sifat kecelaan. Tempat mana dia letak? Wallahualam, ada ingat tu. Sebab mengumpat dalam kitab Pernah Berganti 2 kali bicara. Ketika bicara lidah, bicara bab mengumpat. Ketika bicara sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak, loba atas berkata-kata. Dia datang kepada bicara mengumpat sekali lagi. Datangkan takrif mengumpat sekali lagi. Di surat 30 tu lah didatangkan 6 keadaan mengumpat dibenarkan pada syarak, bahkan ada yang diwajibkan pada syarak. 6 keadaan ni syarak membenarkan ijma' ulama'. Hak ni mengumpat tak ada apa lah. Sebab apa? Sebab syarak tidak melarang. Maknanya sekarang ni mengumpat dosa dengan Allah, dosa dengan syarak, bergantung dengan manusia. Dia gitu. Tapi bila syarak membenarkan, maka tak ada apa-apa. 6 keadaan syarak membenarkan. Ada ni. Atau kena belajar molek lah. Kena belajar molek ni bab hukum agama ni. Bukan kata nak belajar mengumpat yang dibenarkan pada syarak 6 keadaan. Mengumpat pun tak tahu apa dia. Kita kata benda sebenar, kita tak mengumpat balik awal. Hak sebenar tu lah mengumpat. Tak sebenar fitnah. Tak ada ni. Saya tak mengumpat, saya kata benda sebenar. Kok kepala. Jahil. Jahil tu. Tak ada ni. Kata sebenar tu lah mengumpat. Kalau kata tak sebenar, reka fitnah lebih besar dosa daripada mengumpat. Satu laginya, jahilnya, kita kata depan, tak kata belakang. Kata belakang baru mengumpat. Siapa kata belakang mengumpat? Tak ada. Bukan kata belakang mengumpat. Nabi kata dah mengumpat ni, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau perkara yang ia benci. Depan belakang sama je lah. Siapa aja mengumpat kata belakang? Tak, salah sangat. Ini ada orang jahil. Saya jenis kata direct. Saya jenis kata direct. Saya jenis kata depan. Tak main kat belakang. Belakang mengumpat. Payah dia masyar. Dia tu gitu. Dia pun kata kat dia nak. Yang orang tu tak suka dia kidah sebab saya kata depan. Itulah mengumpat. Apa tak mengumpatnya? Mengumpat kata belakang. Siapa ajar gitu? Kitab mana kata gitu mengumpat kata belakang? Ada Nabi beritahu mengumpat kata belakang? Nabi kata mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah. Ijma' ulama' kata Mazali, inilah takrif mengumpat. Definisi mengumpat ni hak adi Nabi. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Itu dia mengumpat. Kata depan kata belakang sama je lah. Cuma yang timbulnya macam mana kalau kata belakang. Sebab kalau kata belakang, saudara engkau tidak tahu, saudara engkau tidak akan benci sebab tak tahu. Jika dia tahu, dia benci ke tak? Dia benci juga, maka kata belakang pun mengumpat juga. Pada ni sekarang ni kata belakang tu je. Nabi kata mengumpat, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang ia benci. Kalau kata depan, soh, nampak dah dia nak marah. Itu soh mengumpat. Yang timbul persoalan, macam mana kalau kata belakang? Kalau kata belakang, saudara engkau tak tahu. Adakah saudara engkau benci? Tak tahu. Macam mana kalau dia tahu?
Oh, dia tahu benci lah. Mengumpat juga walaupun kata belakang. Oh, timbul kata belakang. Tak ada mengumpat semata-mata kata belakang. Dia jahil dia gini ya. Saya kata direct ke depan. Dia kata macam-macam nak kata pun. Kadang-kadang buka setakat mengumpat, setakat menghina, memalukan, menjatuhkan maruah orang depan-depan. Sebab apa? Dia bos. Dengan kesombongan dia, dengan keangkuhan dia, dia menzalimi orang bawah. Dia kata macam-macam yang nak kata. Mu nak menangis, mu menangis ya. Apa? Ni kata depan tak ngumpat. Siapa tu tak ngumpat? Ada pun kalau bos tu marah kena buat salah, ada cara dia. Ini cara sombong, cara nak memalukan, cara nak menjatuhkan. Memanglah sebagai bos ada ketika dia kena marah. Orang bawahan dia kerja tak betul. Tapi ada cara yang dipanggil nasihah. Di nasihah ni terkadang dibenci juga oleh orang yang dinasihati. Ada ni. Nasihat ni terkadang berkata dengan perkara yang saudara dia benci. Benci juga. Tapi atas bentuk nasihat itu bukan mengumpat. Atas bentuk nak wicomel. Jadi kalau boh ni nak wicomel, cara lain. Nak menjatuh, nak menghina, nak lepas kemarahan dia, cara lain. Ini tambah kalau boh hak jahil agama, hak jenis sombong, angkuh, takabur. Ini berat Ini boh seumpama ni. Dia menzalimi. Dia aniayai pula orang bawah dia. Ditukar pula ikut suka dia. Hak mana tak ikut kata dia pun tak ikut. Ini tukar. Buang jauh-jauh. Biar dia susah. Dia ingat guna. Masyar macam mana? Tua-tua mari duduk masjid. Ini hak boh hak sombong ni. Mari duduk masjid nak jadi boh pula. Nak pegang pula masjid dengan kesombongan. Oh ni Azazil sampai ke mati. Iblis sampai ke mati. Ini. Main masjid, nak buat amal ibadat. Belajar fardu ain jauh sekali. Dosa anak Adam ni haji mabrur sekalipun tidak akan diampuni. Tapi kenapa molek nah? Apa dosa anak Adam? Tadilah apa dia mengumpat? Kata sebenar tak mengumpat, Allah lah. Saya kata depan, kata belakang baru mengumpat. Waktu dok kena dosa belaka tu. Itu hak dosa dengan Allah, dosa dengan syariat agama, tapi bergantung dengan manusia. Dia ada rukun taubah yang keempat. Dicontoh dua dicontoh sini. Yang pertama berjudi dan lainnya. Itu dosa pada harta. Dan berzina dengan isteri orang. Itu dipanggil dosa dengan anak Adam pada kehormatan dia panggil. Dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Jadi waktu insya-Allah lah saya akan perici balik lah waktu. Hak dosa anak Adam, di dosa anak Adam ni ada 5. Sini dua contoh, 5. Yang pertama dosa anak Adam pada agama. Pada agama pernah mengkafirkan orang Islam yang lain, pernah mensyirikkan orang beriman yang lain, pernah membid'ahkan orang yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Itu dosa dalam bab agama. Ini kita minta maaf. Dosa dalam bab agama laginya dosa pada diri. Pada ni pernah pukul orang, lepas ke tap ni tumbuk ke terajang ke. Oh ni sedap kadang-kadang duduk masjid. Oh kita masa muda ramah makan napa dia kata. Oh backing dia. Ramah makan napa dia. Ni kalau ikut masa muda kita, ramah ada budak-budak sekarang kena napa dia tu. Tapi dia orang dah nak napa orang. Oh masa muda dia ramah orang makan napa dia. Minta maaf tak lagi. Itu dah dengan Adam pada diri. Dia cerita kepada orang pula, itu dosa lain pula. Cerita maksiat yang kita lakukan pada orang, dosa lain pula. Berbangga pula dengan maksiat yang lakukan masa tu, dosa lain pula. Dan minta maaf lagi orang makan napa. Itu dosa ada pada diri. Dosa ada yang paling panjang pada harta.
Pada harta. Ni bercuri. Ini dosa Adam pada harta. Dosa anak Adam pada dia panggil maru'ah atau apa? Dia panggil dalam kitab dia panggil kemaluan, image. Kemaluan. Kenapa? Kemukaan dia. Image lah panggil dah. Tu dosa anak Adam hak berkait dengan mengumpat, memfitnah tu. Selaginya dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Ni berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang. Itu dosa anak Adam pada kehormatan. Jatuh kehormatan suami, jatuh kehormatan ibu bapa anak dara ni. Itu dosa anak Adam pada kehormatan. Ini berzina dengan isteri orang. Kalau berzina dengan janda, bukan isteri orang dan bukan anak dara orang, dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak bergantung dengan manusia. Berzina dengan isteri orang, anak dara orang, dosa dengan Allah dan bergantung dengan manusia, suami dia, ibu bapa dia. Oh, kalau gitu berzina dengan janda lah. Jangan salah faham gitu. Itu dosa besar, dosa yang keji, fahisyah. Ada ni, jangan awak muda pula nak berzina cari janda. Mana? Dah berzina dengan anak dara orang, dosa pada kehormatan ibu bapa dia. Itu dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Sini dan berzina dengan isteri orang, maka baginya, bagi dosa yang bergantung manusia, rukun taubah yang keempat. Mana? Iaitu menghantar balik umpama perkara ini barang yang dicuri. Kena pulang balik hak barang yang dicuri. Tu rukun taubah yang keempat. Rukun taubah yang pertama, tinggal dah pekerjaan mencuri. Rukun taubah yang kedua, azam belak di hati tidak akan mengulangi hija mencuri. Rukun taubah yang ketiga, menyesal, sungguh-sungguh sesalkan dahulu mencuri. Rukun taubah yang keempat, kena hantar balik. Nak hantar balik macam mana? Barang tak ada dah, kena ganti balik. Nak ganti balik macam mana? Tak ada duit nak beli barang baru, atau minta maaf daripada tuangnya. Minta maaf, kita Allah. Pada ni tuang dia dah maaf, mu kena ganti juga barang mu curi. Kena kerja siang malam. Nak dah tuan tak maaf, tuan tak halalkan. Atau minta maaf daripada tuangnya, atau lakinya. Laki kenal laki suami dia lah. Atau lakinya minta maaf pula dengan tafsir satu-satu pada mazhab Syafi'i, atau minta maaf dengan ijma' di mazhab Maliki, kena suti-suti. Minta maaf dengan laki dia tu, kena beritahu Allah berzina dengan isteri kamu, wajib minta maaf. Beritahu gitu go. Mudarat lah jawapan dia. Laki pun tak apalah, tunggu kejap nak masuk dapur kejap, keluar dengan parang lah, dengan golok lah jawapan dia. Ni dari kita minhaj, memang ada kata mustahil untuk minta maaf. Mustahil. Kalau minta maaf memang jadi mudarat. Dia tak akan boleh buat gapo dah kitanya, sebab dia terlantar dah. Ni nak ambil parang mana, dia pun terlantar. Boleh minta maaf cerita, memudaratkan hak terlantar tu pula. Mati lalu kawan tu. Kejut kawan tu mati lalu ke? Ni. Hak tu memang ada katalah. Tak ada jalan nak minta maaf dengan laki, minta maaf pula dengan tafsir. Pada tafsir satu-satu pada mazhab Syafi'i,
atau minta maaf dengan ijma' di sisi mazhab Maliki. Itu kena perici semulalah. Hak berkaitan dengan dosa yang bergantung dengan manusia. Kira hak baca kitab ni habislah. Kita pindah kepada orang mati belum taubah. Wallahu a'lam. Jadi hari ni saya baca satu kitab je lah. Selain daripada tak ada suara, boleh lagi nak teruk, nak terbang. Kemudian berbetulan dengan hak saudara Hilmi tu dia meninggal sebelum subuh tadi 4.45. Meninggal 4.45. InsyaAllah akan solat jenazah selepas zuhur di Masjid Yuniza. Di Masjid Yuniza lepas zuhur. Dia akan dikebumikan di Kampung Pusu 3, Gombadok. Dia Pusu 3 ada sini satu dah. Pusu 3 tak. Pusu 3 Gombadok. Sebab rumah arwah tu di Gombadok. Jadi dipesan dah kalau dia meninggal kebumi di Pusu 3. Jadi solat jenazah insya-Allah lepas zuhur di Masjid Yuniza. Yang mana saudara Hilmi ni adalah dia daripada arwah ayah dia lagi ikut kelah. Boleh katakan 10 tahun lebih lah saudara Hilmi ni ikut kelah daripada ayah dia lagi. Ayah dia ajak dia. Dia kata ayah dia ajak dia. Kemudian dia di antara yang mula-mula sekali buat rakaman. Di antara mula-mula yang buat rakaman saudara Hilmi ni. Sebab itulah bagi yang mengikuti rakaman tu memang agak besar lah jasa saudara Hilmi tu. Hak mengikuti rakaman memang jasa yang agak besar lah. Dia hak mula-mula yang merakam. Dan hari kemalangan dia kemalangan hari Selasa minggu lepas. Maknanya dengan hari ni mungkin 12 hari dah. 12 hari gitulah. Jadi kemalangan berlaku ketika dia nak pergi kepada Masjid Surau Imam untuk buat rakaman. Berlaku aksiden. Ada sedar daripada situlah dia meninggal pagi tadi. Kemudian hak mengikuti live FB tu kalau ada nak bagi sumbangan yang terakhir lah untuk keluarga arwah masih lagi dibuka lah. Masih lagi dibuka. Kemungkinan dalam 3 hari dah. 3 hari lagi lah. Hari ni, esok, lusa insyaAllah. Untuk sumbangan yang terakhir untuk keluarga arwah. Jadi sumbangan yang terdahulu itu untuk saudara Hilmi sendiri. Akan jadi pusaka tu. Sebab untuk yang masih hidup. Sekarang ni akan jadi hak keluarga dia lah. Kalau ada sumbangan lepas dia kematian. Akan jadi hak milik keluarga. Jadi hak ikut live FB tu masih lagi boleh bagi sumbangan lah. Boleh bagi sumbangan. Dan saudara Hilmi pula dia ada beberapa pesanan. Beberapa pesanan yang saya kena tunaikan lah. Pesanan dianya ke bumi jenazah tak mau pakai keranda. Tak pakai keranda. Nak bubuh atas tanah betul-betul. Nak buat parik lah kita kata. Tak pakai keranda. Dia pesan tak mau pakai tali. Atau pesanan arwah laginya kepada anak-anak dia, adik-beradik perempuan dia, masa ke bumi jenazah dia, jangan mari kubur. Dia pesan pada anak-anak perempuan. Dia pesan dah. Saya bercakap dengan anak sulung lelaki dia. Saya bercakap tu saya nak pesan. Dia kata memang arwah pa pesan dah. Anak lelaki dia kata. Dia pesan dah kepada adik, kepada adik puan dia, jangan datang ke ketika pengkebumian. Ada ni. Gitulah. Orang belajar. Itu pesanan. Lepas dia selesai ke bumi, orang balik belah kedah, apa semua. Lepas asal ke contoh hari ni, ada anak-anak dia nak pergi kubur. Gilah sebab balik belah kedah. Orang tak ada dah. Dah gelewak dah dengan orang lelaki yang lain. Pada masa pengkebumian, orang perempuan memang Nabi larang. Sama ada larang makruh atau larang haram, ulama berkhilaf pandangan. Tapi dengan masa sekarang, tak ada makruh dah. Sebab apa? Yang perempuan pergi kubur, dia bersekali dengan lelaki di dalam kawasan perkuburan. Itu memang jelas haram. Orang sekarang memang dibuat dosa ketika hari perkebumian yang langsung tidak menghormati si mati yang mak ayah dia sendiri. Orang sekarang. Tapi arwah pesan dah untuk anak perempuan dia apa semua.
Jadi hak kubur pun dia tak mau pakai keranda, tak mau pakai tali. Tengoklah macam mana tanah dia di pusu 3 tu. Jadi, memang untuk rakaman jasa arwah cukup besar. Lepas tu bagi yang nak bagi semangat, peluang ada 3 hari. Kemudian bagi kitanya, sebelum kita tutup majlis ilmu ni, kita sama-sama baca Fatihah sekali, baca Qul Allah 3 kali. Untuk pahala ni dihadiahkan kepada nenek almarhum Yusuf Helmi bin Al-Marzuki. Baca Fatihah sekali, baca Qul Allah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadiah pahala kepada arwah Yusuf Helmi, mudah-mudahan terguna di kalangan mereka yang beriman yang akan dibalas dengan balasan syurga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Tu ni kita nak buat tubik untuk kita tabung kita ni. Tu pulang tak apa. Tunggu sebentar. Sini ada haji nak buat tubik tabung untuk kita ahli jemaah di Masjid Kebayun. Tanda. Ni ada subang orang perempuan ni tinggal dalam tandah. Ni subang orang perempuan. Jadi Taji nak tebik sumbangan untuk kita ahli masjid ni, untuk bagi sumbangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.